kami dari Komponas 10 akan membincangkan topik mengenai integrity dan accountability. Saya pasti ramai yang tidak tahu maksud atau definisi bagi dua perkara ini, iaitu integrity dan juga accountability. Integrity bermaksud sikap yang jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai, moral serta etika yang kuat. Manakala accountability pula merupakan sikap menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan penuh amanah. Jadi, apabila bercakap tentang pentadbiran dalam menguruskan kepentingan awam, integrity dan accountability adalah sikap yang perlu dipupuk. Pihak yang mengendalikan kepentingan awam perlu bersikap amanah dan bertanggungjawab untuk mengelakkan dan menjauhi perkara negatif seperti rasuah, ketidakadilan dan juga penipuan kepada hak individu dan masyarakat. Apabila sikap integrity dan accountability diamalkan dan dipupuk, pengurusan sumber manusia dan juga hak kepentingan awam juga akan menjadi lancar dan mempunyai keadilan. Masyarakat juga akan lebih mempercayai pihak kerajaan atau penyewa awam dalam menguruskan kepentingan mereka. Perkara ini secara tidak langsung dapat menunjukkan negara aman dan makmur. Kajian ini bermatlamat mendapatkan maklumat secara mendalam tentang impak penerapan nilai integriti dan accountability dalam tadbir urus awam. Oleh itu, beberapa objektif kajian ditetapkan untuk menggerakkan kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat tentang integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam. Manakala yang untuk kedua, mengkaji kesan daripada kelemahan integriti dan accountability dalam kalangan masyarakat. Nama saya Nuriza. Saya akan nyatakan dua persoalan bagi kajian ini. Persoalan yang pertama ialah sejauh manakah tahap pengetahuan masyarakat mengenai integriti dan accountability dalam urus tadbir kepentingan awam. Persoalan yang kedua pula ialah bagaimanakah kelemahan integriti dan accountability memberi kesan kepada kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif bin Khairuddin akan menerangkan tentang kajian literatur mengenai cabaran integriti dan accountability dalam tadbir urus awam. Cabaran ini telah melibatkan penyelidikan terperinci dalam pelbagai aspek kritis. Penelitian ini seringkali meneliti definisi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan integriti dan accountability dalam konteks tadbir urus awam dengan penekanan pada nilai-nilai prinsip dan norma yang penting. Kajian terdahulu mendapati integriti mempunyai hubungan yang positif dengan kesejahteraan individu, kesejahteraan komuniti dan kesejahteraan organisasi. Integriti membentuk pekerja yang mempunyai tingkah laku yang baik dan bebas dari tingkah laku yang negatif. Menurut Community Oriented Policing Service 2014, integrity dan accountability adalah asas kepada pengawasan yang efektif terhadap polis dan membina kepercayaan dalam komuniti. Kelakuan dan tindakan polis sangat penting dalam meningkatkan interaksi masyarakat, komunikasi dan menggalakkan tanggungjawab dikongsi bersama dalam menangani jenayah. Jabatan polis perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk membaiki dan mengukuhkan hubungan dengan masyarakat melalui pemahaman tiga konsep, iaitu keadilan prosedur, pengurangan berat sebelah dan perdamaian antara kaum. Selain daripada itu, menurut Raja Nazrin Shah dalam ucapannya dalam Convocation Integrity LHDNM, ada memberitahu tentang kekurangan integriti mengakibatkan kesan negatif. Godaan yang menghakis nilai integriti ini telah berkembang dalam pelbagai cara. Ini termasuk gelaran dan kuasa, wang dan wanita, barang kemas, percutian dan perjalanan serta penginapan mewah. Seterusnya, melalui kajian Nik Azmi Awang dan Azmi 2012, menyatakan prestasi integriti penjawat perkhidmatan awam di Malaysia masih berada di tahap bermasalah. Di peringkat antarabangsa pula, salah satu bukti adalah daripada laporan Indeks Persepsi Rasuah Antarabangsa CPI yang sejak daripada tahun 1995 sehingga 2010 telah mengekalkan Malaysia dalam kalangan negara tertinggi kadar rasuah. Fakta ini disokong oleh beberapa kajian dalam negara seperti hasil kajian perundingan Ernst dan Young International 1996 yang mendapati bahawa 78% kes-kes penipuan di dalam agensi kerajaan dilakukan oleh para pegawai kerajaan itu sendiri. Di samping daripada itu, menurut kajian Sidik pula, sektor awam telah menjadi sasaran kritikal atas ketidakcekapan dan accountability yang tidak efektif untuk jangka waktu yang lama.
Rakyat Malaysia juga masih dikelilingi oleh tanggapan bahawa sektor awam mudah untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak sepatutnya. Dan persepsi ini juga telah mengurangkan keyakinan orang ramai terhadap integriti institusi kerajaan. Konklusinya, melalui kajian-kajian yang lepas berkaitan integriti dan accountability, ia bertumpukan kepada isu dan masalah rasuah, penyelewengan serta penyalahgunaan kuasa seperti kunci memahami integriti dan accountability. Anggota perkhidmatan awam perlulah berpegang kepada prinsip disiplin moral dan nilai-nilai integriti dan accountability di dalam perkhidmatan awam. Perkara ini merupakan antara aspek yang penting dalam menentukan kestabilan sistem perkhidmatan awam dan kemantapan pengurusan pentadbiran sesebuah negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah metodologi kajian. Ianya merupakan kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian terhadap subjek. Jadi subjek kami adalah cabaran integriti dan accountability dalam tadbir urus awam di Malaysia. Jadi bahagian ini akan membahaskan berkaitan dengan rancangan kajian, contoh kajian, instrumen kajian dan langkah-langkah analisis data. Untuk rancangan kajian, kami telah menggunakan Google Form lalu diedarkan kepada orang ramai untuk mengetahui tentang cabaran integriti dan accountability di dalam tadbir urus awam di Malaysia. Oleh itu, kami telah menggunakan Google Form lalu diedarkan kepada orang ramai melalui WhatsApp, Telegram dan juga email. Ini akan memudahkan kami untuk mengubah jumlah populasi kepada sampel. Untuk instrumen kajian, kami bukan sahaja menggunakan Google Form, kami juga telah menggunakan sumber-sumber daripada internet untuk memudahkan kami mengenal pasti apakah itu cabaran integriti dan accountability di dalam tadbir urus awam di Malaysia. Berikut merupakan hasil carian dan rujukan kami di internet. Untuk pengumpulan data, responden yang dipilih adalah bertujuan untuk memastikan jawapan yang diberi sejajar dengan objektif kajian kami, iaitu kefahaman masyarakat berkenaan dengan integriti dan accountability. Oleh itu, kami telah menyediakan bahagian A yang bertanya tentang data demografi yang mengandungi soalan berkaitan dengan jantina, umur dan bangsa. Kami telah membuat tinjauan dengan menggunakan Google Form dengan menyediakan 3 bahagian soalan, iaitu bahagian A, data demografi, bahagian B, pengetahuan tentang integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam, dan bahagian C, kesan integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam di Malaysia. Ini pula merupakan tinjauan kami di bahagian B yang menanyakan soalan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam. Antara soalannya adalah soalan pertama, adakah anda tahu maksud integriti dan accountability? Tinjauan ini adalah untuk mengetahui adakah awam mengetahui integriti dan accountability bermaksud kesempurnaan, kejujuran, keikhlasan dan keutuhan di dalam diri seseorang individu. Berdasarkan tinjauan yang dibuat menunjukkan bahawa 58.3% mengetahui maksud integriti dan accountability, manakala 8.3% tidak mengetahui dan selebihnya tidak begitu yakin dengan apa yang dimaksudkan dengan integriti dan accountability. Soalan kedua, adakah kelemahan individu boleh menjadi faktor yang menjejaskan integriti? Berdasarkan soalan ini menunjukkan kebanyakan daripada mereka bersetuju bahawa kelemahan individu boleh menjadi faktor yang menjejaskan integriti, iaitu dengan jumlah menjawab ya adalah 83.3%. Ini kemungkinan terdapat segelintir daripada mereka berpendapat kelemahan individu tersebut yang mengganggu pembangunan integriti dan accountability di dalam diri individu. Manakala 16.6% menyatakan tidak dan mungkin. Berikut adalah soalan ketiga. Kenapa setiap individu perlu memiliki integriti dan accountability di dalam tadbir urus kepentingan awam? Berikut merupakan jawapan yang diterima dan relevan untuk kami letakkan dalam video. Soalan keempat, apakah cara yang berkesan bagi memantapkan integriti dan accountability bagi diri seseorang individu? Dan berikut merupakan jawapan yang boleh diterima.
Seterusnya adalah bahagian C yang menanyakan soalan yang berkaitan dengan kesan integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam di Malaysia. Soalan pertama, adakah integriti dan accountability dapat memastikan kepercayaan masyarakat kepada penjawat awam? Berdasarkan catatan di atas, menunjukkan bahawa 75% bersetuju integriti dan accountability dapat memastikan kepercayaan masyarakat kepada penjawat awam. Ini kerana integriti dan accountability memainkan peranan yang sangat penting dalam berurusan dengan orang ramai agar dipercayai menjalankan sesebuah tugas. Soalan kedua, wujudnya rasuah adalah kerana terhakisnya nilai integriti dan accountability. Adakah anda bersetuju? Jelas kita dapat lihat carta sebanyak 100% yang menjawab soalan berikut bersetuju. Puncanya berlaku gejala rasuah berpunca daripada terhakisnya nilai integriti dan accountability kerana ramai yang tahu perbuatan yang berkaitan dengan rasuah merupakan perkara yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah. Soalan ketiga, dengan adanya sikap integriti dan accountability, kualiti perkhidmatan awam dapat ditingkatkan. Apakah pandangan anda? Di sini juga kita boleh lihat rata-rata mempercayai integriti dan accountability merupakan perkara yang penting dan yang perlu diutamakan untuk kualiti perkhidmatan awam ditingkatkan. Dan soalan keempat, adakah anda bersetuju kemajuan negara dapat berkembang dengan pesat apabila integriti dan accountability diterapkan dalam kalangan tadbir urus kepentingan awam di Malaysia? Hasil soalan berikut telah menunjukkan bahawa kesemua yang menjawab tijawab ini bersetuju bahawa integriti dan accountability yang ditanam di dalam diri rakyat di negara Malaysia dapat meningkatkan kemajuan yang pesat untuk masa yang akan datang. Kepentingan pemeliharaan integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam. Yang pertama, memastikan ketulusan dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dengan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan kuasa. Oleh itu, melalui pendekatan telus dan tulus dalam menguruskan isu-isu yang berlaku, dapat membina kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan menyumbang kepada pembangunan negara yang maju. Sebagai contoh, apabila berlaku proses sesuatu urusan yang dilakukan dengan telus oleh pegawai tadbir urus kepentingan, akan diberikan sepenuh kepercayaan. Okey, yang terakhir sekali untuk kepentingan pemeliharaan integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam ialah pengelolaan sumber daya negara dapat dilaksanakan dengan lebih efisien apabila integriti dan accountability diterapkan. Hal ini kerana dengan memastikan sumber daya digunakan untuk kepentingan awam tidak digunakan oleh kepentingan peribadi dan politik. Di samping itu, kestabilan dan kedamaian dapat dirasai oleh rakyat apabila negara Malaysia memiliki integriti dan accountability yang tinggi. Juga dapat mengelakkan konflik dan ketidakstabilan. Nama saya Nur Izzah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran untuk meningkatkan integriti dan accountability dalam tadbir urus kepentingan awam. Cabaran yang pertama ialah apabila berlakunya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa yang menjejaskan segala bentuk pelaksanaan kerja dalam semua aspek. Contohnya projek yang diberi atau dibekalkan tidak digunakan sebenarnya. Perkara ini telah ditegur oleh Ketua Audit Negara mengenai isu pengurusan projek dan pengurusan kewangan. Hal ini telah menyebabkan pembaziran kewangan negara yang amat besar kerana wang yang tidak digunakan dengan betul dan efisien. Itu adalah hak awam dan boleh memberi banyak manfaat dari pelbagai aspek kepada penggunaan awam. Cabaran yang kedua ialah berlakunya masalah dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Contohnya proses kerja yang lambat dan layanan yang kasar terhadap pelanggan. Hal ini sering berlaku di halayak penjawat awam apabila berurusan bersama orang awam. Perkara ini sering disuarakan oleh orang awam bahkan hingga zaman kini. Topik ini masih dibuatkan. Bukan itu sahaja, penjawat awam sering leka dalam pemprosesan kerja. Satu hal yang sepatutnya boleh disiapkan dalam masa yang singkat malah mengambil masa yang sangat lama. Pihak yang bertanggungjawab perlu tahu dan sedar bahawa kebolehan seorang penjawat awam melaksanakan tugas yang diberi sebaiknya mungkin berdasarkan kemampuan masing-masing. Pegawai yang tidak menerima rasuah dan seumpamanya tetapi lemah dalam pelaksanaan tugasannya turut dianggap sebagai tidak berintegriti.
Cabaran yang terakhir ialah masalah disiplin dan etika anggota perkhidmatan awam. Perkara ini sering berlaku pada waktu kerja mereka, iaitu penjawat awam sering memulakan waktu berurusan lambat dari yang sepatutnya dan menghentikan waktu berurusan lebih awal dari yang sepatutnya. Hal ini telah menyusahkan orang awam yang ingin berurusan pada waktu yang tertentu. Bukan itu sahaja, pada waktu makan tengah hari atau lebih dikenali sebagai lunch hour, penjawat awam sering mengambil masa lebih dari yang sepatutnya. Dan perkara ini secara tidak langsung dikira sebagai mengambil hak orang awam. Berdasarkan tinjauan kami, kesimpulan yang boleh dibuat untuk mencantas semua cabaran integriti dan accountability dalam tadbir urus awam Malaysia adalah kesemua pihak daripada pihak kerajaan, institusi pembelajaran dan juga ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting untuk melahirkan insan yang berkualiti di dalam Malaysia ini. Antara saranan yang boleh diberikan kepada pihak kerajaan adalah dengan menguatkan lagi gerakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ini kerana rasuah merupakan punca utama dan punca terbesar mengapa terhakisnya sifat integriti dan accountability dalam diri seseorang. Dengan menguatkan gerakan SPRM juga, ini akan membuatkan orang ramai berfikiran rasional dan berhati-hati dalam membuat sesebuah keputusan yang melibatkan dan berunsurkan rasuah. Selain itu juga, saranan untuk institusi pembelajaran juga adalah dengan menambahkan lagi program jati diri kepada anak-anak muda dan orang ramai. Ini agar membuatkan mereka mengetahui kepentingan accountability dan integriti sangat penting dalam diri seseorang yang berkualiti. Tidak dilupakan juga, pihak ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan anak muda yang berkualiti daripada segi integriti dan accountability. Ini kerana mereka merupakan sumber pertama tempat pembelajaran anak mereka bermula sejak lahir lagi. Oleh itu, kesemua pihak daripada ibu bapa, institusi pembelajaran dan juga kerajaan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan anak-anak muda yang boleh meneruskan perjuangan dalam mentadbir urus kerajaan Malaysia. Sekian sahaja video kami. Terima kasih.